Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Berkata pada Syekh, ini faedah. Syekh, mana kata Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari. 10 jalan sebab sabar dan keras hamba yang mukminun memikul qadar itu. Maknanya apa? Maknanya hal ehwal memahami qada dan qadar telah pun selesai. Maka sebab tu dipanggil mukminun. Kalau yang 6 tu hanya 5 saja dia beriman, tak mukminun. Sebab tu arkanul iman. Sebab tu bila kita sentuh tentang qada dan qadar, maka percaya dan memahami qada dan qadar tu biarlah tuntas seperti yang difahami oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi hadis tu jelas. Hadis yang sangat ajaib, antara hadis-hadis yang ajaib. Sebab syadidul bayadu sawab, diriwayatkan dalam hadis tu datang seorang lelaki yang berpakaian yang sangat putih, wasawadu syam, dan sangat hitam, la yura alaihi asarus safar, tak dilihat tanda-tanda dia ni orang yang datang dari jauh. Jadi lalu dia bertemu lutut dengan Rasulullah dalam masjid Nabi dan letak tangan di atas dua lutut Nabi. Akhbirni anil iman. Dia tanya tentang iman. Kemudian Nabi pun jawab, sampailah beriman kepada qada dan qadar Allah. Jadi maknanya qada qadar ni orang dah perkara asas yang kita kena faham. Jadi dibahas oleh ulama, ada qada qadar, ada qadar yang mubram, ada qadar yang mu'allaq, nak menggambarkan tak ada penyemutuan pada mengurus mentadbir seluruh alam dan mensabitkan segala sifat kamalan bagi hak Allah Ta'ala. Dan hikmah kepada mempercayai takdir ini mendapat kemanisan iman, ketenangan hati. Orang yang keluh kesah, orang yang tak kuat hati, orang yang ada masalah dalam iman kepada qada dan qadar. Jadi biar jelas di situ. Baik. Setelah kita beriman, maka kita tak dapat lari daripada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi untuk mengharungi qada qadar Allah yang sentiasa berlaku atas akuan ni, ke atas seluruh penciptaan ni, khususnya kita sebagai insan, ya khitamullah yang Allah mandatkan ala ke atas af'alil mukallifin, kepada orang-orang yang perbuatan orang-orang yang mukallaf. Bila Allah mandatkan antaranya perkara tauhid dulu, baru perkara yang lain. Jadi berdasarkan hadis yang tadi dengan beberapa firman yang lain, antaranya surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum. Maknanya ketahui olehmu tiada Tuhan melainkan Allah, dan hendaklah kamu minta mohon ampun wahai Muhammad. Kemudian
juga mohon ampun dosa-dosa orang mukmin dan mukminat. Allah amat mengetahui setiap gerak-geri kamu dan tempat kembali kamu. Surah Muhammad tu ayat 19. Jadi ulama ambil daripada dua hadis dan banyak dah lagi afdaliyat, kelebihan yang dinyatakan dalam nas hadis dan Quran. Iman hendaklah didahului daripada perkara amalian yang lain. Akidah mesti kena jelas. Jadi berdasarkan hendaklah kamu yakin tiada Tuhan melainkan Allah, barulah minta ampun sebagainya. Baik, cuma tasannah, maknanya Nabi kan maksum. Ayat tu suruh Nabi minta ampun. Sedikit kerana dah beriman minta ampun. Ulama melihat firman dalam surah Muhammad itu sebagai tasannah, sebagai menunjuk jalan syariat bagaimana umat dia nak buat. Nak mendahulukan amalkah atau nak mengesahkan iman dulu? Maknanya kita dah dikhitab Allah ni kena buat dua-dua tu. Ibadah kena buat, iman kena tuntut. Cuma perdalamkan hal iman dengan lebih sempurna. Yang kita baca pada pagi ni, tanwir qulub ni penyempurna kepada iman dah ada. Jangan duk cari qada-qada tu lagu mana lagi. Kalau cari jenuh. Bukan di sini tempat bahasan dia. Baik. Cuma bila kita dah sentiasa dengan qada dan qadar, mubram dan mu'allam, ni bagaimana kita sebagai orang beriman nak menerima kenyataan yang telah ditetapkan dari Allah ni. Maka cerita di sini. Yang pertamanya, hanya saja menolong mereka itu atas memikul qadar dan qada Allah Ta'ala itu sahaja datang beberapa nur pertolongan daripada Tuhan. Terbuka hambanya itu hampir ilmu dan rahmat Allah Ta'ala kepadanya, dan mengetahui ia tiada datang qadar dan qada itu melainkan daripadanya. Allah datangkan dulu pertolongan dengan beberapa nur. Nak jawab bagaimana nak sabar berhadapan dengan qada qadar. Di mana nur ni dipanggil waridatul ilahiyah. Waridah datang daripada Allah yang yatrudu biha, yang yatrudu fil qalbil akwan, yang dengan yang akan menolak oleh nur ni akan sekalian suatu selain pada Allah dalam hati. Dia menghilangkan dalam hati selain pada Allah. Itu maksud nur di sini. Kita merujuk kepada nur yang difahami oleh Ibnul Arabi. Dan mengetahui tidak datang qadar dan qada itu melainkan daripadanya Allah Ta'ala. Maka sebab mengetahui ia akan yang demikian itu, maka dengan sebab mengetahui ia akan yang demikian itu, kata di sini, jadilah sabar dan kuasa atasnya memikul kadar itu. Sebab datangnya pengetahuan tadi, maka jadilah sabar dan kuasa atasnya memikul kadar ini. Kena ada pengorbanan, keyakinan yang tak ada tolak banding. Sebab tu kena ada ilmu yakin. Ilmu yakin ni nusibat bila akli, dengan akal. Kemudian untuk kita lebih lebih yakin lagi, maka ilmu itu dinisbahkan kepada yakin. Ilmu dinisbahkan kepada yakin. Mula akal disebahkan kepada ilmu.
Kemudian keyakinan akan timbul. Keyakinan akan timbul setelah ilmu diisbatkan, dipanggil ilmu yakin. Kemudian ainul yakin. Jadi ainul yakin nak dapat kena laluan ilmu yakin dulu. Kalau tak dapat ainul yakin. Jadi sampai kepada kita ni tadi menguasai ilmu yakin dengan dalil dan sebagainya, barulah kita masuk dalam mukasyafah, dipanggil ainul yakin, dipanggil mukasyafah, tersingkap segala hijab. Maka di sana dipanggil ainul yakin. Baik, di mana ainul yakin ni? Dalam hadis Nabi sendiri sebut, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jadi bila membahaskan hadis ni, rupanya ulama ulama hadis dah bahas. Siapa yang bahas? Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fasni Taghammadahumah Allah birahmah wa ridwan. Membahas apa? Syekh Ahmad ni mensyarah hadis arba'in An-Nawawi. Dalam kitab Majalisus Saniyah. Katanya apa? Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah. Haza min jawami'i kalimahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu kalam yang menghimpun kalam yang sempurna dari Nabi. Kerana yang kata menghimpun tu daripada anta'budallah tu li'annahu syamila maqamal musyahadah wal muraqabah. Di sana, di dalam mana apa? Anta'budallah ka'annaka tarah tu menghimpun maksud Nabi suruh musyahadah dan muraqabah. Musyahadah dan muraqabah di dalam hati. Sebab tu ihsan itu sendiri al-ikhlas, iaitu ikhlas. Jadi ikhlas ni ada kaitan dengan Allah. Kalau kita buat kerana orang, tak ditakrif ikhlas tu. Dia kerana Allah. Sekira-kiranya lah ihsan itu kerana Allah tu inti bicara dia, memandang Allah, lenyap yang lain dipanggil musyahadah ataupun maqam muraqabah dia kata. Jadi bila keadaan macam tu, hamba ni dia buat ibadah, ada 3 martabat. Pertama, dia buat ibadah atas wajah allazi yaskutu ma'hu talab, sekadar nak menghindar tuntutan wajib. Yang tu tak ada apa-apa ihsan di situ. Jadi lengkaplah rukun dan syarat dia buat. Takkan nak kata salah kot, betul lah. Makam yang kedua, qad istaghraqa fi bihar mukasyafah, dia karam dalam lautan pembukaan daripada sebarang tutupan dia dengan Allah. Itu makam yang kedua. Makam yang ketiga, atas pada mukasyafah, dia melakukan sesuatu seperti yang pertama dan yang kedua, sempurna rukun dan syarat, dan disingkap hijab, tapi spesialnya musyahadah, memandang Allah tu. Musyahadah ni memandang Allah. Haza huwa, dan ini juga dipanggil haza huwa maqam muraqabah, makam orang yang mengintai, yang menghadap Allah. Jadi bila kita ni tadi takut boleh buat rukun dan syarat, tak lengkap tu. Sebab tuntutan dia sampai ke tahap anta'budallah ka'annaka tarah, maka syarat ibadat tu tadi mesti nak kena ada ihsan. Syarat nak diterima Allah, syarat sah tu sah, tapi nak diterima Allah tu ada lagi syarat. Syarat dia wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, nak ada ihsan di situ. Bukan sahaja kami perintahkan tu dengan sempurna rukun dan syarat,
malah kami juga perintahkan yang wajib itu mesti ada keikhlasan. Yang ni apa? Ihsan itulah. Jadi kelakuan orang yang hanya menyelesaikan rukun dan syarat tak lengkap di sisi Allah. Rangkaian hadis ni tadi selain beriman, kemudian Islam, kemudian ihsan. Rangkaian nak jadi hamba kepada Allah tu. Maka bila kita balik kepada cerita Tanwirul Qulub ni, kita melihat segalanya dengan Allah. Dan segalanya dengan Allah akan pun dengan Allah juga. Takdir yang sedang dan telah lalu, takdir yang akan datang, takdir Allah kena. Kena macam tu. Supaya sah ibadat kita di sisi Allah. Habis ihsan ni secara ringkas ulama kata apa? Li'anna al-ihsana, kerana ihsan itu allazi huwa syartun fi sihhatil ibadah, ia merupakan syarat sah kepada ibadah di sisi Allah. Sah nak dapat pahala tu ihsan. Orang tak ada ihsan tak dapat pahala dia sembang hal pahala dosa ni orang yang kena Allah dah. Kalau tak jangan sembang dapat pahala, tak dapat. Sebab syarat sah ibadah li'anna al-ihsana allazi wa syartun fi sihhatil ibadah li'annahu al-awwal li'anna al-ihsan al-akhirina min sihhatil khawas min sifatil khawas wa yata'azzaru min kasir. Maknanya kalau kata nak dapat ihsan yang peringkat yang tertinggi itu, ramai yang makin tak mampu. Tapi peringkat yang kedua tu tak ada nak kena pandang dari Allah sungguh. Dengan Allah sungguh. Bukan macam etikad kita lah. Kita faham sembahyang bukan dengan ikhtiar kita. Baik yang taat ibadat yang zahir maupun taat ibadat yang batin, berzikir dalam hati, bukan kerana kita, kerana Allah. Macam tu. Sesungguhnya firman Allah Ta'ala, wasbiru li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Itu saya bolkan tu, wasbiru li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina tu, saya bol hitamkan tu sebab dalam Tanwirul Qulub dia ambil sekat tu ya, tapi saya tambah wasabbih bihamdika hina taqumu. Tu yang saya tambah bawah habis ayat yang 48 surah Sur tu. Cubit tengah situ kan. Yang bol tu. Maknanya apa? Disebabkan sebarih dengan font Arab dengan font Rumi, makna dia hak belakang pula. Nampak ya? Dia terkalih kan? Yang ni sabar olehmu ya Muhammad. Sebab satu mula belah kiri, satu mula belah kanan kan di demi tu. Yang ni sabar olehmu ya Muhammad bagi hukum Tuhan engkau. Maka bahawasanya engkau itu dalam peliharaan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu semasa engkau bangun. Apa maksud ayat ni? Maka tiadalah hukum itu daripada hamba. Hukum tasrih, hukum terjadi apa juga pun, balik pada had awal itu hukum tasrih. Hukum tasrih ni apa dia? Hukum apa juga yang terjadi dan ternyata sama ada disukai nafsu atau tidak disukai nafsu, kelihatan yang berlaku itu hukum tasrih daripada Allah Ta'ala. Hukum memperlakukan apa juga ke atas kejadian dia dipanggil hukum tasrih. Belum haram, belum halal, belum maksiat, belum taat, apa jugalah dipanggil hukum tasrih umum. Perlakuan Allah ke atas kejadian dia dipanggil hukum tasrih. Kita hukumkan ni begini, itu atas adat kan. Makan nasi kena,
kerja dapat duit, contoh macam tu hukum yang kita sembang ceradat. Kesemua ada apa pun, kalau kerja tak dapat duit pun hukum tasrif Tuhan juga. Hukum tasrif dipanggil hukum yang berlaku ke atas kerja, hukum Tuhan ataupun hukum Tuhan yang dia berlakukan ke atas kejadian dia, itu hukum tasrif. Baik, maka dikatakan di sini, sabar olehmu ya Muhammad bagi hukum Tuhan engkau, maka bahawasanya engkau itu dalam peliharaan kami, dan bertasbihlah. Baik, maka aku maksud ayat ni, maka tiadalah hukum itu daripada hamba yang jadilah susah payah atas engkau. Sungguhnya hukum itu daripada Tuhan engkau yang berbuat ihsan dan kebajikan kepada engkau. Baik, seolah-olah cerita di sini musibah lah. Duduk elok-elok dengan anak isteri, datang firman suruh berperang. Ada yang malam pertama tak sempat mandi wajib, terus berperang, mati di medan perang. Kan cerita Sayyidina Hamzah tu, tak dimandikan oleh bidadari kan. Jadi susahlah cerita dah, susah. Hakikatnya katanya Allah, jangan kamu susah wahai Muhammad. Jangan jadi susah. Kenapa? Kerana apa yang berlaku itu adalah perbuatan ihsan dan kebajikan kepada engkau. Begitulah kalaulah dinisbatkan ke Nabi, umat dia pun macam tu jugalah. Umpama nak faham macam mana ni, susah nak terima ni. Adalah bandingan yang demikian itu. Jika dipukul seorang di dalam rumah yang gelap, maka bersangatan sakit atasnya. Dia kena pukul dalam rumah, dan dalam rumah yang gelita, tiba-tiba kena pukul dan cukup sakit pukulan yang diterima, dan tiada mengetahui ia akan dia. Tak tahu dari mana siapa. Maka tiba-tiba datang terang melihat ia kepada orang yang memukul itu, padahal gurunya atau rajanya. Maka apabila mengetahui ia yang kena pukul tadi, akan yang demikian itu jadi datang sabarnya. Jadi raja ni siapa kita dengan guru nak? Guru bukan nak. Dalam falsafah dia, bukan macam guru sekarang ni ngajak itu. Guru ni cerita ada guru dalam makna sabar, taat atas disiplin guru, redha dengan murid dia, bermujahadah mengajar murid dia zahir dan batin. Jadi guru ni sangat dihormati, dan tak ada tercebit di hati pun guru ni memang berniat nak menganiaya dia. Begitulah raja ni duduk di negeri dia, dia jaga rakyat, dia jaga kebajikan rakyat, dia pertahankan musuh masuk hingga menyusahkan rakyat, dia mengatur kerajaan yang supaya senang rakyat. Maka raja yang macam ni sangat besarlah di hati rakyat, sangat dikagumi. Tiba-tiba yang pukul dia tu dimisalkan guru yang sangat agung dan raja yang sangat hebat yang pukul dia tu. Maka apabila mengetahui ia demikian itu, dia datang sabar, tak rasa nak marah. Sabar tu maknanya tak berasa nak gelisah, tak berasa nak marah, sabar terus. Begitulah dia kata, seperti itulah apabila datang qadar dan qada Allah atas engkau, maka wajib sabar atas engkau. Allah nak berlawa, Allah nak menguji, ataupun Allah nak memberi pelajaran. Hakikatnya bukan Allah buat zalim. Hakikatnya Allah tak ada niat pun nak menyusahkan kita. Jadi setiap kesusahan dan musibah yang dia alami, yang kita alami, falsafah dia kena rasa macam tu. Fakrah 1, 2, 3, 4. Fakrah yang keempat. Fakrah tu perenggan, paragraf.
Paragraf tu hasil bahasa Arab dah kot, fakrah. Paragraf. Paragraf tu nak punya macam fakrah ya. Orang Arab panggil paragraf fakrah. Fakrah ar-rabi'ah. Maka wajib sabar atas engkau. Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang disebut dalam Quran, apabila sakit dialah yang menyembuhkan, apabila kita ni tadi sunyi dialah yang menghiburkan, dialah yang membimbing umat Nabi, dialah yang memuliakan Rasul, dialah yang menurunkan Al-Quran, menurunkan hujan, menumbuhkan pokok. Bukan dia nak menyakiti kita sebenarnya. Tak, orang kata bukan tandingan dia. Bukan tandingan dia nak menyakiti kita kan. Boleh buat apa kita dengan dia bila duduk di martabat mengenal hakikat ketuhanan ni, tak ada menyertai dia pada mengada mentiada dan bersifat kidam dan bersifat baqa macam tu. Maha suci Tuhan seperti makhluk berkehendak, berhajat, lemah dan sebagainya. Kenangkan bulu kening tumbuh pembesar rahmat. Tak ada bulu kening orang tengok tak maaf. Gitu kan. Tak ada. Kenangkan bulu kening pun dah berasa malu dah dengan Tuhan. Ada pula bulu mata pula kan jadi visor pula. Jadi apa? Dia visor kan tutup daripada habuk. Kalau buat mata situ dah malu dah, takkanlah kena macam tu Tuhan nak penayar kita. Dia angkat tutup. Kalau buat mata tu bagi tak pedih biji mata kan. Faham aja tu, rahmatnya Allah, agungnya Allah. Hilanglah rasa gelisah dengan takdir tu. Itu satu jalan dia. Kod mana pun semua tak dari sesuatu, semua dari Allah. Sebab tu takdir mu'alaq mubram tu biar hadam tu pun. Kita suka tengok takdir ni dalam konteks yang dulu. Itu yang dalam ilmu Allah. Sebenarnya bila antuk minabil qadar khairi wa syarrihi itu yang sekarang ni. Yang hak tadi dan sekarang, yang tadi yang sekarang. Yang hak baru tadi yang sekarang. Yang dulu tu memang dah tentu dah. Yang hak mubram, yang hak baru tadi ni, yang hak lepas tadi ni tak boleh ubah dah. Yang mu'alaq, yang nak mai sekali tak tahu lagu mana. Semua yang hak berlaku, yang sekarang telah dan akan datang, wahdah Allah pada menentukan suatu iza arada syai'an ayyakul kun fayakun. Yang kedua katanya Ibnu Athaillah, jalan sebab mereka itu memikul qadar dan qada itu senya datang pertolongan daripada Tuhannya, terbuka pintu faham. Kerana bahawasnya faham itu mengembalikan engkau berhadapan kepada Allah Ta'ala. Dia kena tahu segala yang hak berlaku ini adalah miliknya dan daripada yang maha bijaksana, daripada Tuhan yang tidak penyekutuan dengan sesuatu pun. Faham macam tu. Dan ketika itu membawa engkau tawakal atas sungguhnya firman Allah. Ketika itu membawa engkau tawakal atas benarlah firman Allah yang ayat 3 surah Talaq tu, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Yang tu tak bol tu, yang saya tambah sebab ayat dicubit separuh. Innallaha balighun amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Surah Talaq ayat 3. Allahu a'lam. Dan bermula seorang yang tawakal baik. Jadi kenapa dia kata kita sabar yang kedua ni? Sabar dengan ketetapan, ketentuan Allah Ta'ala ni. Kerana kita faham makna wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bergantung sungguh dengan Allah, dialah yang mencukupi. Hasbi Allah, yang mencukupi akan diriku adalah Allah. Ni'mal wakil,
tempat aku bergantung sepenuhnya. Dengan lagu tu seluruh penduduk langit bumi ni nak tolong Nabi Ibrahim tu. Allah selamatkan dia seperti yang dia azam dalam hati. Berpegang sungguh dia. Lalu sejuk api tu. Kalau ulama tafsir kata kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kalau kuni bardan, full stop kat situ, Nabi Ibrahim keluar, dia dah mampu keluar. Pada sejuk beku, mati sejuk. Allah irikan dengan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadikan kamu api sejuk. Kemudian wasalaman, selamat dalam tu. Daripada melampau. Kalau tak, dia jadi ais lah. Duduk keluar pada api jadi ais, di pelik lah. Gitu kan. Dia ada iring itu, katanya ulama tafsir. Dan bermula seorang yang tawakal ia atas Allah Ta'ala. Faham dia? Bila seseorang bertawakal atas Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menyanggupi dan menolong atas hukum dan kadar yang datang pada hamba itu. Allah sendiri yang akan selesaikan. Allah sendiri yang akan buka jalan. Sekarang innallaha balighun ala baligh amri. Allah yang menyampaikan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah lah yang menjadikan satu kadar. Dia satu hari Ibnu Umar rasa salah, bukan Abdullah bin Abbas. Lau wijtama'at, katanya Rasulullah sambil pegang hai jawalan, masa dia budak lagi. Lau wijtama'at, andai berkumpul, dia kata, seluruh penduduk langit dan bumi, ayyad fa'aka, ayyam fa'aka, lan yanfa'uka illa ma kataballahu alaik. Kalaulah seluruh langit dan bumi ini datang nak memberi sesuatu kepada engkau, pertolongan ataupun menyelamatkan engkau, tak akan boleh selamatkan engkau kecuali apa yang telah tetap oleh Allah. Begitulah kata Nabi kat dia, kalaulah berkumpul seluruh penduduk langit dan bumi nak membinasakan engkau, tak akan kena perkataan kau kecuali kadar yang Allah tetapkan. Jadi nak cerita lagu mana buat kadar ni, jangan kita rusik. Jadi bila kita percaya sungguhlah, ada halawatul iman di janji Nabi. Kita percaya sungguh, indahlah hidup ni, tenanglah hati ini, selesai banyak hal. Tapi kalau hal takdir ni tak dilihat, macam mana nak mengakui dengan sebenar Tuhan bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat? Bukti tak ada. Kalau kita ni tadi memahami takdir, maka kita dalil kepada hati kita sedang makrifah akan Tuhan tu dengan sikap, dengan akhlak yang sabar itu. Kita ni mengaji kitab tauhid, kita tak tahu. Dia awal lagi dah nak cakap kan. Tasawuf ni inti kepada bahasan yang dalam usuluddin dan dalam fiqh. Ibarat kata, pakaian jasad ni ada akal dan ada tubuh. Khitabullah ala af'al mukallifin. Mukallaf tu sebenarnya mesti berakal. Antaranya 4 kan syarat mukallaf tu sempurna panca indera mata dan telinga, kemudian berakal, baligh, kemudian sampai dakwah Islam kepada dia. Baik. Jadi kita ambil lah, selagi dengan dalil, dengan akal ni tadi untuk pertimbangkan apa yang didapati oleh panca indera yang 5 ni. Sebab tu kalau kata telinga dengan mata ni tadi bermasalah, akal tak berfungsi lah untuk mendapat maklumat, lalu dia tak jadi mukallaf. Buta sejak kecil, peka sejak kecil.
Nak habaq dia tak dengar, nak tunjuk dia tak nampak. Habis makan minum je lah. Tak ada orang cacat lagu tu kan. Tak ada pekak dengan buta sekali, yang ada pekak dengan bisu ada. Kan? Baik. Jadi apa sekalipun akal itu hanya menilai suatu yang zahir, maka al-ajzu al-idrak fa idrak. Makna kata Sayyidina Abu Bakar, hakikat mengenal Allah berdasarkan akal itu adalah hakikatnya bila akal tak dapat nak fikir. Itu dah dia. Kalau fikir juga andaian yang khalif, yang bersalahan. Jadi akal ni tadi membawa satu peranan yang kita ni kena, yang kita ni tadi tahu macam mana nak mematuhi Allah. Rukuk, i'tidal, sujud, pada sembahyang lah. Kalau kata zakat dengan nisab dan haul yang tertentu, ikut 5 perkara yang diwajibkan, lagi dia tambah satu pula zakat apa? Zakat pendapatan. Tak ada dalam tu. Zakat pendapatan hak baru. Hak milenium punya mati dah kan. Pengasas zakat pendapatan tu. Jadi bila kita faham, masih zahir lagi, akalnya masih zahir lagi, ada satu sudut yang lebih batin daripada akal, dipanggil ruh. Maka ruh ni tadilah yang akan menemui ajaibul ghuyub ni, ajaibul ghaib ni, segala keajaiban ghaib, yang melihat syurga, yang melihat neraka, yang bertemu dengan Rasulullah, yang melihat ruh-ruh mati. Nabi bisa semayang, tangan dia macam tu. Tangan dia terkampai lagi tu. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, apa kelakuan buat macam tu? Aku nak ambil satu pasal nyata syurga tu, nak ambil benda kat syurga tu. Hai, Nabi ni tak ingat kat Tuhan gitu kan? Tapi tangan dia tu. Sesekali ada sama yang Nabi tu kunong. Sahabat terkejut. Tapi ikutlah Nabi. Nabi kata tadi, Allah buka hijab betapa dahsyat neraka sampai aku rasa takut. Terunok Nabi tu. Kelakuan Nabi, kalau kita buat lagu tu, jangan saya sesat. Gitu ni kan, baru mengaji 2 hari dah kacak, tak ketawa macam apa. Tapi itu roh tu. Jangan tak dilihat oleh akal yang di belakang tadi tu. Tak boleh nampak. Jadi Nabi cerita baru nampak. Nabi cerita baru nampak. Nampak lagu akal ya. Dia roh tak? Sebab tu waktu kita sentiasa mengingati Allah, maka dibuka hakikat perjalanan roh tu. Bermula dah di alam malakut. Dia kenih hati dia tu sampai di alam malakut. Kedua pula alam malakut, alam yang ditempuhi oleh para salik, yang maklumat yang di alam tu bertemu dengan segala arwah yang salihin. Arwah yang salihin, para anbiya. Dia kena ada 2 kelakuan. Satu, kita kena ada rindu kepada Rasulullah. Yang kedua, rindu tu dengan makna rindu ni dengan makna apa barangkali kita ni tadi berdepan dengan masalah, memikirkan hal akhirat yang tak ada jalan kita nak capai. Kita fikir hai neraka, hai azab, kita fikir hai syurga, hai nikmat, kita fikir hal keredaan Allah dengan nilai kita yang sekarang ni tak ada hun. Maka dengan tak ada hun, mana tak ada peluang langsung. Lalu kita berharap kepada kekasih Allah, Nabi tu, hanya dia je dapat beri syafaat. Maka kita nampak kasih Nabi kepada umat tu dengan hadis-hadis yang dibawa oleh para ulama dah. Ketika tu Nabi berperasaan dengan kita daripada zaman dia hidup kita hari sampai sekarang ni, berdasarkan selawat yang kita sebut sampai ke dia tu. Dia kerana Nabi ni berperasaan dengan kita, timbul satu perasaan dengan dia yang kata rindu pun boleh, yang kata tak berharap kepada dia pun boleh, ketika tu kuat. Kemudian ditakuti Nabi ni tadi tak
tak buka pintu kat kita. Kalau kata duduk rumah tak buka pintu kat kita, kalau duduk depan kita tak mau tengok muka kita, timbul rasa kuat menjaga daripada perkara yang dia benci. Kadang-kadang bukanlah kuat mana pun, tapi kita cepat berasa tersentuh. Nabi tak suka macam ni, Nabi tak suka macam ni, dan kita terus berselawat. Waktu tidak akan jumpa. Tapi kalau sambil lewat, sambil bermaksiat, tak mau dia. Dia tak mau. Memang ada maksiat, tapi perasaan yang macam tu akan bertemu. Dia akan bertemu. Nabi ni dia punya syafa'atul uzma, dia yang wajib masuk neraka pun dengan syafaat dia tak masuk. Jadi kita ni yang banyak dosa ni dah tentu dah ke neraka, insya-Allah dengan syafaat dia tak masuk. Yang ketiga, jalan semak sabar, maka itu memikul kadar Allah Ta'ala. Yang kita hari-hari dengan kadar Allah Ta'ala ni. Sebab sabar, senyap datang kurnia dan rahmat Allah Ta'ala. Tadi faham? Ini apa? Dahulu kepada engkau, jadi ingat engkau atas sabar memikul hukum dan kadar Allah Ta'ala. Ini diingat. Sentiasa nak sabar dengan kadar-kadar Allah ni. Maka firman Allah, awalam ma asabatkum musibah qad asabtum mislaiha. Tu yang hak takbur tu, qultum anna haza. Qul huwa min indi anfusikum. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ingat maksudnya kita tengok siapa kita buat salah banyak, patutlah jadi macam ni. Boleh juga cara lagu tu. Firman ni surah Al-Imran ayat 165 ni. Maksudnya apa? Allahu a'lam. Adakah pada ketika datang mengenai kamu itu bala dan payah sahaja pada kamu? Sungguhnya telah mengenai dahulunya dua umpama ini bala dan payah orang yang dahulu daripada kamu. Ini cerita pasal apa ni? Kamu berkata, dari mana datangnya ini? Katakan olehmu wahai Muhammad, kemalangan itu, kekalahan itu ialah dari kesalahan diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas tiap-tiap satu. Ini cerita perang Uhud. Ketika umat Islam berperang di Uhud, tentera Islam kuat tak? Kuat. Tetapi kalah. Di situ kemalangan, bukan kalah, maknanya tak menang seperti perang sebelumnya. Tentulah merujuk perang Badar yang depa berdepan dengan 2 kali ganda musuh masa tu. Bukan 2 kali ganda, 300 lawan 1000 kan. Apa 2 kali ganda, 3 kali ganda, 3 kali ganda. Teruk lagi. Jadi habis yang hari ni pasal apa tak macam yang sebelum ni? Persoalan tu tertanya di hati mujahidin tu. Maka Allah menjawab dengan jawapan ini, qul huwa min indi anfusikum. Ini salah kamu sendiri. Salah yang datang daripada kamu sendiri. Bila kita salah, kita nak marah tak? Tak marah dah kan? Tak menyesal dah kan? Memang patut ini. Sabarlah, jadi sabar kan? Kalau kita berasa betul, awak je gini. Macam tu kita. Bila perasaan ada salah tu tadi, maka perasaan tu sendiri Allah datangkan memahami salah tu untuk menahan diri daripada kadar-kadar tu sendiri. Kan lintasan hati pun makhluk juga. Jadi itulah ilhamnya Allah letak supaya apa tujuannya, supaya jangan petikai kadar dan kadar dia. Bukan suruh jadi etikot Jabariyah Qadariyah tu. Maknanya ada kekuatan pada makhluk buat salah. Bukan macam tu. Sebab bila baik kekuatan Allah, bila jahat kekuatan makhluk. Ada, itu qadariyah. Tak boleh macam tu. Jadi
menyuruti Allah lah lagu tu kan. Maka di sini ilham yang jatuh ke hati kita atas kesilapan kita tu tadi mendatangkan rasa tidak senang tujuannya untuk mendatangkan tidak mempertikai takdir Allah. Itu ilham daripada Allah tu. Itu maksud firman ni. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas satu. Dan lagi datang bala itu menghilangkan dosa. Baik, selain daripada itu, kita orang beriman kan. Bila kita orang beriman ni, kalah pun menang, nak menang pun menang. Cuma beza sisi lah. Maka sisi kita yang sedang beriman yang sama dengan kadar Allah, memang Allah boleh bagi menang pun. Tapi segi nak memahami ketetapan Allah dan sabar dengan ketentuan dan ketetapan Allah tu, Allah limpahkan faham silap percaturan aku ni. Tak petikai takdir lah. Itu tujuan datangnya mengenali kesilapan tu. Baik, selain daripada itu, dan lagi datang bala itu menghilangkan dosa dan membanyakkan pahala dengan segala yang berlaku. Allah hilangkan dosa dan Allah tambahkan pahala. Orang mukmin ni canggih tak canggih tau. Dalam hadis niat, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Dibahas oleh ulama. Nanti kita di padang mahsyar diturunkan kitab catatan amalan. Maka catatan amalan kita ni tadi ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Yang hak main ke belakang pun ada tu, faham lah. Main ke belakang kalau kanan tu bagus, kiri tu banyak tak bagus, belakang tu habis tak bagus. Yang orang kapiak tak ada, dia terjun terus yang neraka tu. Pasal nak catatan amalan apa lagi dah, memang tak boleh nak timbang dah. Lagu tu dah, tu masuk dalam neraka tu Bila dibuka tiba-tiba hajinya 40 kali. Hidup baru 30 tahun. Lepas tu hak yang ni hak semayang dia apa semua, puasa sampai 80 kali. Hidup baru 30 tahun. Mana main yang hak baki ni. Niat tu lah. Kalaulah ya Allah kiranya kau kurniakan umurku panjang 80 tahun, aku nak buat ibadat. Dulu catat tu, ada tu pahala tu. Ya ni niat umur panjang lain tak pergi dah kan. Niat tu dah dapat tu dalam buku tu. Tu yang dibahas oleh ulama dalam hadis innamal a'malu binniyat tu. Jadi ulama tu yang buat perbandingan lah. Sekiranya macam tu, amal huwa fardun, niat huwa fardun. Amal itu satu perkara, niat satu perkara. Maka mana lebih baik? Niat itu lebih baik daripada amal yang tak berniat. Ada bangkit lagu tu. Jadi kita ni pada hari-hari niat lah. Ya Allah, hidup kalau pun 1 juta tahun, aku nak buat haji. Haji mabrur. Kalau kita tengok tu 1 juta haji tu. 1 juta haji tu. Tu kira orang panggil apa? Pahala kering lah. Pahala tahmin. Bonus lah. Niatlah umur panjang. Mesti dengar nak mati pasal apa. Banyak ibadat lah. Hebat lah kan. Jadi niat begitu, maka semua kesusahan kita ketika kita dengan Allah, mempercayai takdir Allah, dihilangkan dosa dan dibanyakkan pahala, hingga berkata setengah arifin sanya datang sakit pada aku, maka aku suka aku tersembuh daripadanya. Kerana banyak datang pertolongan Allah Ta'ala atasku. Nak sembahyang tak larat, nak pergi haji tak larat. Sakit ni mungkin dah tak ada kata dosa. Kita tak tebus lagi ni kan. Hai, sakit janganlah kan. Sakit janganlah. Tapi itulah manisnya iman tu sampai lagu tu keluar kalamnya. Ni cerita bab iman ni, bukan bab asbab. Jadi kalau asbab bila sakit habis ya. Tak, ini cerita bab iman. Maka
Betapa seronoknya, indahnya orang yang hatinya sendat dengan beriman dengan takdir Allah ni, sehingga terkeluar kalam ni. Aku kalau sakit, aku minta jangan sembuh lah. Pasal di situ tak payah nak istighfar banyak, dosa diampun. Tak jangan mengeluh, awak sini. Kalau mengeluh tak payahlah. Nah, ubahlah. Sakit dan sihat, semuanya takdir Allah. Lama dah kah? Tak tengok jam baca tadi. Sejam lah? Belum. Baru 50 minit. Kurang. Baru. Yang keempat, wallahu a'lam bishawab. Kita larat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan salihan. Amin ya rabbal alamin.